الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Masalah 137. Betul. Masalah talbiyah, ucapan labbaik Allahumma labbaik. Apakah hukumnya mengerjakan dia pada syarak? Hukum kita membaca talbiyah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah dalam syarah Muslim, dalam syarah Sahih Muslim. Dan ada pun bermula hukum talbiyah itu, maka telah ijma' muslimun, telah ijma' para ulama atas bahawasanya disyarakkan dia. Masalah benda tu adalah masyru', benda yang disyarakkan. Itu satu. Kemudian berselisih mana ikhtilaf mereka pada wajib. Mana benda tu masyru', ada nas daripada syarak. Kemudian taraf dia tadi itu sama ada wajib atau tidak, itu sunat, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Maka berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan lainnya, ialah sunnatun, sunat. Hukum dia adalah inda Syafi'i wa ghairu. Bukannya ia syarat bagi sah haji. Mana kalau tak baca talbiyah pun haji dia sah. Dan bukannya talbiyah tu wajib. Bukan benda wajib sehingga kena bayar dam, tak payah. Mana kalau dibuat haji tak ada talbiyah, kosong. Hukum haji dia sah dan tidak perlu bayar dam. Dia tak masuk dalam wajib haji dan dia tidak membatalkan haji sebab dia bukan rukun. Padahal haji kalau rukun kita tinggal, dia batal. Kalau wajib kita tinggalkan, kena dam. Haji itu masih sah tapi dia kena dam. Itu beza antara wajib dan rukun dalam bab haji saja. Bab lain sama lah. Maka jikalau meninggal seorang akan dia, nas saya jawab dia sah hajinya. Satu. Dan tiada dam atasnya. Mana bila kata sah haji dia, mana itu bukan rukun. Dan tiada dam atasnya, bermakna dia bukan wajib. Tetapi luput akan dia oleh satu fadilah. Tapi kelebihan dia luputlah, tak dapat kelebihan sah membaca itu. Satu. Ada pendapat Al-Imam Al-Syafi'i dan lain daripadanya yang sepakat dengan pendapat Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kata setengah daripada ashab kita, apa makna ashab? Iaitulah ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Itu makna ashab di sini. Adapun ashabul Rasulullah SAW itu para sahabat. Ini ashab dalam fiqh ni dalam Syafi'i maknanya ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Dan kata setengah daripada ashab kita, mana ashabul Syafi'iyah, talbiyah itu wajib. Ada juga setengah pendapat mengatakan wajib, yang mana dijabarkan dengan dam. Kalau sekiranya dia tinggal, maka dia kena tampak dengan bayaran dam. Itu satu pendapat. Ada juga. Dan sah haji dengan ketiadaannya, sebab dia wajib. Mana benda wajib kalau ditinggalkan, haji itu masih lulus lagi, masih sah. Dia bayar dam. Dua. Yang ketiga, dan kata ashab kita lagi. Di dalam ashab Syafi'iyah pun ada khilaf banyak. Talbiyah itu syarat bagi sah ihram lah. Ini letak situ. Bila ihram, talbiyah. Kata tak ada talbiyah, bermakna ihram dia tak sah. Dan katanya, dan tiada sah ihram dan haji melainkan dengan dia. Maknanya tak sah ihram, tak sah haji kalau tak ada talbiyah. Akwal lah, banyak akwal ulama itu. Banyak perkataan ulama. Benda ni minal mukhtalaf. Daripada benda yang ada khilaf di kalangan
ulama. Bermula kaul yang sahih. Di tarjih sini kaul yang sahih daripada mazhab kita bahawa barang yang telah didahulukan kami menyebutkan dia daripada al-Imam Syafi'i rahimahullah taala radhiyallahu an. Jadi kaul yang sahih dalam mazhab kita barang yang telah terdahulu. Mana yang pertama? Apa dia hukum dia? Sunat. Dia tidak menjadi fardu dan dia tidak menjadi wajib. Kalau ditinggal hadis sah dan tidak perlu membayar dam. Dan kata Imam Malik rahimahullah taala radhiyallahu an, tiada ia wajib. Kata Imam Malik pula tak wajib juga. Tetapi jikalau ditinggalkan dia, nasi lazim akan oleh dam. Imam Malik dia pelik sikit. Kita kalau wajib tak buat kena dam. Imam Malik dia wajib tapi tak buat tak kena dam. Dan sah hajinya. Kata-kata pendapat Imam Malik. Dan jikalau tadi. Dan kata Imam Malik rahimahullah tiada ia wajib. Tetapi jikalau ditinggalkan nasai lazim akan dia oleh dam dan sah haji. Mana kena dam? Ya, wajib silap. Maknanya lazim atau dia dam. Itu pendapat Imam Malik sebab dia minal wajibat. Setengah daripada wajib dalam pendapat Imam Malik. Di mana haji dia sah, jadi kena bayar dam. Meninggalkan tarbiyah kena dam dalam mazhab Imam Malik. Dan ada juga pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Di kaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i sah dengan tidak ada dam. Dalam juzuk yang kelima Sahifah muka surat 201 dalam Syarah Muslim bagi Imam An-Nawawi. Kemudian masalah 138, haji dengan niat di hati sahaja, adakah sah ia? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu dalam Syarah Muslim, kitab besar yang ambil ni, besar jasa Al-Imam An-Nawawi, menguraikan dan kitab dalam besar jasa Tuan Pengarang kita siapa? Si Idris Al-Marbawi. Dia tolong terjemahkan, dapat kita maklumat yang panjang lebar bahasa dia daripada kitab-kitab besar-besar. Harap kita mengaji tak mengaji kita Sahih Muslim besar-besar. Kita Arab. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim telah berkata Imam kita Syafi'i dan Imam Malik tersimpul hajinya, ya, in aqadal hajj, mana haji dia jadi sah kalau sekiranya dia niat saja dengan tanpa apa? Tanpa berlafaz. Dia niat diam dalam hati dia niat. Ya, dia tak ada kata nawaitul hajj atau nawaitul umrah kata ni. Dia diam dalam hati je niat. Apa hukum dia? Sah. Terus berkata Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik tersimpul haji dengan niat di hati, ya. Tersimpul mana apa? Jadi sah dia. Dengan ketiadaan dilafazkan dengan lidah. Sebagaimana tersebut, ya, sebagaimana tersimpulnya puasa dengan niat dalam hati saja. Ya, sama juga bandingan dia dengan ibadat puasa. Dia tak ada kata nawaitu shaumardin ke dan sebagainya. Dia diam saja. Cuma dia niat saja pada waktu malam, ya, maka salah puasanya pada siang hari bagi puasa yang wajib. Puasa wajib sah dengan niat malam. Dia tak kata nawaitu shaumardin, dia diam aja malam tu. Masuk matahari sampai sebelum terbit fajar, terlintas dalam batin hati dia niat dia nak berpuasa esok hari. Puasa yang wajib sama Ramadan ataupun puasa qada atau nazar dan sebagainya. Maka dia niat, hukum dia sah. Kalau dia tak niat malam tak sah kecuali puasa sunat ni. Ya. Dalam hadis sahih Nabi kata apa? La siyam liman lam yubayyitin niyah. La siyam, tidak ada puasa liman bagi mereka lam yubayyitin niyah, yang tidak mempermalamkan akan niatnya. Mana niat kena letak waktu malam. Ada pun mazhab lain tak apa. Hanafi
api dan sebagainya boleh niat siang hari walaupun puasa wajib. Berdasarkan hadis, jika Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, adakah makanan pada hari ini? Sayyidina Aisyah tak ada. Tak ada, kita puasa je. Senang. Kita tak ada makan bungut macam belukang. Tak ada makan penuh meja pun macam belukang lagi. Nyak. Adab ni kurang syukur, banyak pandai. Rasulullah tak pernah komen makanan. Tengok makanan, lalu makan, tak lalu diam. Itu rezeki daripada Ta'ala yang kurang hajar orang Tuhan. Ini tengok makan, komen ini. Kau punya ibadat banyak mana kau nak komen Tuhan. Kalau tak turunkan hujan api di langit pada baik. Turunkan COVID, kau lintang pukang macam nak mampus. Banyak pandai. Makan jasad kami kau jaga, makan roh kau tak jaga. Binatang lagi baik. Nak makan tu malu tentang kurnia Tuhan. Kalau dia tak bagi kita, kelaparan pun tu. Syukur kena banyak. Para awliya nak suap makan tu malu kan ni. Dia nak suap tu dia berkata-kata dia, ya Allah, kau jadikanlah makanan ini kekuatan untuk taat. Jangan kau jadikan makanan ni aku jadi maksiat, jadi lalai dengan kau. Dia takut nak suap kan. Ini puak bismillah tak baca macam lanuan. Kan? Lepas tu komen kau, oh tak sedap lah ini. Wah, semua orang tak ada adab, kurang ajar. Jadi Rasulullah SAW akhlak yang tinggi kan, Quran yang berjalan. Allah. Tak ada makan, tak ada. Kita puasa je Aisyah. Ada senang. Kan? Daripada hadis inilah ulama Hanafi dan sebagainya ada yang mengatakan sah puasa wajib walaupun niat siang hari. Kita tidak, dalam Syafi'i kita bezakan. Hadis tadi wajib, hadis ni kita guna pada puasa sunat. Dia nak puasa sunat kan, malam tadi tak sahur. Bangun pagi subuh, lupa pula. Niat aja lah boleh. Sebelum dia melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ada setengah kaul kata, walaupun dah makan, boleh niat lagi. Wah, tu makan dulu. Banyak kaul, tapi kaul yang kuat tu lah. Dia boleh niat. Boleh niat puasa sunat. Rasulullah SAW bermudah dengan dunia. Dan dunia tak ada. Ada, tapi kurang dah. Senang. Jangan dunia bukan main lagi. Nak pecah kepala dia cari, dia hambat sini. Risau kalau gitu. Akhirat lintang bukan dia buat dah. Semua jenis hati dah mati gitu. Melebihkan benda yang tak sepatutnya dilebih. Dia kena patut kabbara makabbara. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Ta'ala. Sawarallah, kecilkan apa yang dikecilkan Ta'ala. Akhirat Tuhan besarkan, kita kena jagalah. Dunia Tuhan kecilkan. Kecil lah, jangan pandai heboh sangat buat dunia. Ada tak ada sudah. Apa penang sangat, sekadar dah. Ini buat dunia bukan main sibuk lagi. Semua kepala masuk air. Atau mana? Dia sejajar sama dengan apa? Puasa. Bagaimana puasa? Sah dengan tidak ada talafuz, tak berlapas. Dia niat saja, sah puasa. Cuma beza dia kalau kita berniat bulan Ramadan dengan bulan lain jadi beza. Sama Ramadan ni ialah saumul imsak. Bulan untuk imsak. Takdirnya kalau malam tu dia terlupa membawa niat, maka besok dia kena wajib imsak. Wajib, mana wajib? Mayusabu ala fi'li wa ya'aqabu ala tarki. Benda diberi pahala kalau kita buat dan diazab kalau kita tinggal. Bulan Ramadan dia terlupa niat malam. Besok pagi dia menumis lah kat dapur. Wah, dapur sambal goreng mana? Anak terlupa niat malam tadi. Siapa mengajar tak mengaji, dia jahil. Haram kita makan. Bahkan haram kita memberi makan dalam bulan puasa hatta orang kafir sekalipun. Dia kena hormat bulan tu. Dia kena hormat bulan. Tak boleh bagi makan. Adapun kalau bagi makan, ada dipanggil alamat ataupun ada tanda untuk berbuka lain macam puasa Ramadan. Dia beli tu dia nak makan. Ini beli mi rebus pukul 9 pagi apa makan. Dia 9 pagi beli mi rebus, kau nak melantak Jadi maknanya kita kena hormat bulan Ramadan. Walaupun dia tidak berniat di waktu malam dan dia tak bawa niat mazhab Malik niat sebulan dia terlupa nak bawa pada awal Ramadan, bermakna puasa di hari itu tidak sah. Tapi dia wajib kena imsak. Dia kena tahan, tak boleh makan, tak boleh minum, tahan, hormat. Berbuka kan mau makan. Tu.
Ada pun bulan lain tak ada. Selain bulan Ramadan tak ada. Bulan Muharram, bulan Safar ke dia niat puasa, nak puasa besok hari. Dia puasa qada yang wajib. Tiba-tiba malam terlupa. Tak adalah. Yang biasa makan je lah. Itu kehormatan Ramadan Al-Mubarak. Ya. Dan kata Imam Abu Hanifah, tiada tersimpul, mana tidak terjadi, tidak sah, melainkan dengan bersama talbiyah. Masalah rajak haji ni, labbaik Allahumma labbaik, dimaksudnya sekali, dia kena talbiyah sekali. Melainkan dengan bersama talbiyah, atau membawa hadiah itu kepada niat, ya, korban tu sekali. Dan kata Imam Abu Hanifah, ada memadai daripada talbiyah itu barang yang pada maknanya daripada apa? Tasbih, tahlil dan segala azkar, segala zikir-zikir lain pun boleh masuk. Sebagaimana katanya bau tasbih dan lainnya memadai pada ihram. Ini benda-benda yang ada ikhtilaf lagi. Ya, dengan sembah, dengan sembahyang daripada takbir maknanya. Ya. Sebab sembahyang pun kalau apa jenis azkar, dia tidak membatalkan akan sembahyang. Ya. Kita memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Bila? Ketika orang bersin, yang dia bersin, alhamdulillah. Batal tak semayang dia? Tak batal semayang. Semayang dia tak batal, sebut masuk dalam azkar, dikir. Cuma masalah dia memutuskan mualat atau tidak aja. Kalau sekiranya dia tengah baca Fatihah, kemudian dia bersin, dia ucap alhamdulillah, jawab dia putus mualat, Fatihah kena ulang balik. Dia tak batal semayang. Ya, Fatihah tu kena ulang sebab dia bukan hayatus salah, dia bukan hayat diri semayang. Ya, berlainan kalau benda tu masyru' bis salah, benda disyaratkan semayang, macam sujud sajadah. Kita masuk pagi Jumaat, Tok Imam tengah baca sejadah dan nak habis, kita masuk pun baca Fatihah sikit, dia turun, kita pun turun. Bangunkan boleh sambung tak Fatihah? Boleh. Sebab sujud tu dituntut kan. Kalau benda yang bukan daripada hayat tu tahu. Kalau benda daripada semayang tahu. Ya. Ada pun orang menjawab, ya, orang bersin, ya alhamdulillah, kita pun jawab yarhamkallah, batal semayang. Batal semayang. Tapi nak jawab macam mana? Kena ubah dhamir. Dhamir mukhatab kab. Yarhamka kena ubah yarhamhu. Yarhamullah. Apa boleh? Kalau yarhamullah tak batal semayang. Kalau yarhamka, guna lapas secara khitab, mana cakap berdepan arah, dia guna dhamir kab. Ya. Assalamualaika ayuhan nabi, itu tak boleh. Itu khususnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh cakap berkhitab kepada Allah dan Rasul, tak boleh. Ada pun pada orang lain tak boleh. Ya. Kita pun yarhamkallah, batal semayang. Ya, kalau yarhamullah tak boleh. Mualat putus. Kalau baca Fatihah kena sambung balik. Ya, dengan dia tak boleh sambung, dia kena ulang balik. Habis. Atau hubung dengan sedikit kekhilafan di kalangan para ulama tadi, ya. Hubung dengan talbiyah dan iktiran niat dengan lafaz talbiyah. Dan babu ma jaa fi fadilatil talbiyah wan nahr. Satu bab ini. Dapat datang ni pada menyatakan kelebihan talbiyah dan menyembelih. Tetapi kiranya saudaraku bermula kelebihan talbiyah dan menyembelih pada hari raya haji itu, telah datang hadis yang menerangkan atas kelebihannya. Dan hadis-hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ayil hajj afdal, qal al hajj wan najj. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW yang masyhur lagi khalifah bagi Rasulullah SAW, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya orang akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah haji yang afdal daripada segala haji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda Rasulullah SAW, permula haji yang afdal mana aksaru sawaban. Itu mana afdal. Afdal bermakna aksaru sawaban. Ya, lebih banyak nisbah pahala. Itu panggil afdal.
Tapi kalau afdal dia tak menentu wajib. Ya. Al-afdaliyah tu kaedah fiqh. Al-afdaliyah la taqtadil wujub. Dia tidak menghendaki wajib. Ya. Maka sabda Rasulullah SAW tadi, maksud dia bermula haji itu afdal, ya, afdal itu ialah haji yang diangkatkan suara talbiyah padanya. Mana disertakan talbiyah, haji talbiyah afdal, banyak pahala dia. Dan menumpahkan darah, mana menyembelih hadiah, menyembelih korban. Maka haji itu lagi afdal. Kadang kata Abu Isa Tirmizi, bunyi hadis Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu hadis yang gharib. Dan lagi satu hadis yang dikeluarkan dalam kitab Sahih Tirmizi, masih ada lagi kadang selain hadis yang dhaif. Sebab apa? Dimaksud sebab ada lain qawi kuat. Ya, ada takwiyah bagi hadis lain. Sebab hadis kena hadis dhaif, tapi bila hadis lain sokong banyak, dia akan naik kepada hasan di ghairi. Ya, itu jumpa satu hadis dhaif, kita tahu hadis lain ada. Kadang dia muafakat lafzan wa maknan. Ada kadang dia lafaz, dia muafakat pada maknan faqat. Makna saja, itu dalam ilmu hadis. Ya. Kerana solid betul hadis sahih saja, itu dalam Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih Bukhari Muslim, dia sahih full dalam. Macam Imam Tirmizi, nama ni hadis sahih, tapi kadang-kadang dia selitkan hadis dhaif. Sebab apa? Sebab ada pada makna hadis dhaif tu dalam hadis sahih. Tak ada masalah. Ya. Mengaji hadis tak tahu dhaif. Naik orang yang terbaik. Wah, aja dia pandai know hadis. Tanya Bukhari kau habis mengaji. Moses tu ni lebih temerang banyak air ni kan. Tanya dia, bacakan mata nahu pun kata hadis pun dia nganggur kan. Macam-macam ini. Kalau tanya ni, Rasulullah buat tak? Tu macam. Tu buat apa ni? Buat Pak Wahab. Tu Pak Wahab. Wahabi ya. Ya, tidak ada dalam usul, dalam kaedah fiqh, ya, semua mazhab semua ulama kecuali Wahabi. Dia pakai apa? At-tarku yaqtadi tahrim. At-tarku yaqtadi tahrim. Ini Wahabi pakai. Ya, tarku mana Nabi tak buat. Yaqtadi tahrim, menghendaki haram. Bila Nabi tak buat, haram. Itu Wahabi tu. Ya, dia tanya buat tak? Katanya Nabi buat tak? Katanya Nabi buat tu buat dia. Dia tak tahu banyak benda-benda yang kadang-kadang para sahabat buat, Nabi tak buat, tapi dia masuk dalam makna umum. Ya, secara umum, makna arahan secara umum masuk. Itu banyak perbahasan panjang ni. Ya. Tak buat haram, tak buat haram, itu Wahabi. Ini banyak entah ni. Perbahasan dia panjang lagi lah. Terkait dah dia pakai tu. Mazhab lain tak pakai, ulama lain tak pakai tu. At-tarku yaqtadi tahrim. Dan satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi menunjukkan kelebihan talbiyah itu. Iaitulah an Sahl bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminih au syakurawi an shimalih min hajarin au sajarin au madarin hatta tan qati'al ardu min hahuna wa hahuna. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang masyhur dengan nama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada seorang Islam daripada sekalian orang Islam yang mengucap talbiyah, ya, iaitulah labbaik Allahumma labbaik sampai akhir, seperti dalam masalah 134 dan 136 ni, melainkan kelebihannya apa? Mengucap talbiyah mereka dari kanannya dan kirinya daripada batu dan kayu. Dia ucap talbiyah tu kiri kanan, di batu kayu semua ikut. Dan tanah hingga putus, maknanya apa? Suara di bumi daripada sini dan sana. Masya-Allah. Itu menandakan apa? Kehebatan orang talbiyah tu. Sebab pakai apa? Menyaut seruan ni tadi. Maka itulah kelebihan talbiyah. Siapa-siapa mengucapkan dia, maka semuanya menyahut bersama mengucap dengan dia. Ya, ringkasnya segala khalaik, batu, tanah, pokok, kayu, habis mengucap. Bagi ahli mukasyafat dia dengar. Dia dengar talbiyah daripada jamadat, ya, dan sebagainya. Habis kemudian babu maja'ah bi raf'in saut bi talbiyah. Hukum angkat suara ke nak perlahan ke?
akan dibahas dalam hadis. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Wa ammal muqaddas silu. Wa ammal muqaddasu fil azali minas sa'adati wasyaqawah likulli likulli wahidin jami'un kama qala as-sa'id sa'idun fil batni ummih wasyaqi syaqiyun fi batni ummih falaysa li ahadin an yabhatha fi hadzal mabhas fi sirril qadri yurisu al-zindiqah. Adapun yang murni daripada ajali daripada azal, ya, azali, bukan ajal. Kalau ajal tu ajal kita, ajali dia tulisan ni. Mana azal pada azal. Adapun yang maknanya muqaddas, yang suci, yang murni daripada azal, mana bagi dia ni, dia azali lagi tu anda taksiskan dengan iradah dia, dipanggil ta'lu tanjizi qadim bagi iradah. Itu dipanggil apa? At-takhsis, penentuan. Dia azal siap, cantik dia ni, ya, hidup mati dia sampai dia menjadi ahli jannah. Itu mana al-muqaddas, berbahagia. Maka bila azal ini dipanggil minas sa'adah wa syaqawah, mana bahagia atau celaka. Sa'adah orang yang kebajikan, syaqawah kecelakaan. Semua manusia pun sama je. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang yang calon bahagia telah ditetapkan kebahagiaan pada perut ibu ni, ya. As-sa'id, orang yang bahagia, sa'idun fi batni ummi, dia adalah dalam perut ibu lagi dah dicap sebagai ahli sa'adah. Sa'id mana bahagia daripada perut ibu. Wasyaqi, dan orang yang celaka fi batni ummi, mana di awal lagi sudah ada ketetapan daripada Allah Ta'ala. Ini menandakan apa ni? Menandakan kekuasaan, kebesaran, ketuhanan Allah Ta'ala. Tuhan nak buat satu, dia tak perlu mesyuarat. Tak ada mesyuarat. Kalau mesyuarat tu bukan Tuhan. Tuhan nak dia buat apa dia buat, tak ada siapa boleh komen. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kau jangan tanya apa aku buat, Tuhan kata. Kau sendiri aku nak tanya. Ya, itulah sebenarnya dia mentajalikan ketuhanan dia. Ya, dia buat tak ada siapa-siapa boleh bangkang. Dia buat tak ada siapa boleh pertikai. Kalau nak buat siap minta apa, cadangan suara ramai, buat mesyuarat dulu, collect siapa punya pandangan. Itu bukan Tuhan, tu orang. Ya, bersifat lemah, kena minta bantu orang, kena minta pandangan orang. Itu bukan Tuhan. Tuhan tak ada, dia nak buat, dia buat. Apa dia nak, fa'alu lima yurid, dia buat apa dia nak. Dia nak jadikan orang tu ahli sa'adah, ahli syaqawah, siapa tak boleh bangkang. Itu baru Tuhan. Ya. Bila orang tanya pula, Tuhan tentukan orang tu kafir, kemudian dia masuk neraka, macam mana pula? Kenapa Tuhan tak tentukan semua Islam semua masuk syurga? Engkau Tuhan ke atau tak Tuhan? Tanya dia balik. Kalau dia tanya macam tu, tuan-tuan tanya round pertama, kau Tuhan ke atau tak Tuhan? Kerana ikut kepala engkau itu bukan Tuhan. Tuhan dia maha kuasa. Apa dia nak buat, fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Tak ada siapa boleh menghalang kehendak dia. Itu kuasa begitu Allah Ta'ala besar. Itu bahawa makna Tuhan, kena faham. Ya. Habis tak zalim ke? Tak ada zalim bagi Tuhan, sebab hak dia. Tonton ada baju 10 lai, nak pakai, nak bagi orang, nak buat kain buruk, ikut Tuhan. Kita punya kan, kita makhluk siapa punya, ikut dia lah. Dia nak sumbat dalam neraka ke, dia nak masuk syurga ke, siapa tak dia bangkang. Atau sebab ini kita takut, para awliya dia tengok macam ni, pengsan ni takut. Allah taksiskan kita dapat mukmin beriman ni, Masya Allah, nikmat besar, wajib kena jaga. Ya, kalau dia jadikan sebalik, na'udzubillah, ya, yang jadi kafir apa semua tu, Tuhan taksiskan dia tak bagi. Nak buat apa? Siapa tak boleh bertikai. Itu kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada, itu bukan zalim sebab hak dia. Zalim kalau hak orang, hak dia dia punya, hak orang pun dia punya juga, kan?
Habis dia tipu macam-macam ambil tu bagi zalim wa syai' fi ghairi mahalli. Letakkan benda tak kena tempat. Itu sebenarnya rahsia memandang ketuhanan Allah Taala dalam bab ni. Ditentukan siapa tak boleh bangkang. Allah. Ground kita sini tuan ni. Baru kata apa sini? Falaisa li ahad ayyabhas. Tak ada siapa boleh bahas. Allah. Begitupun celaka. Telah ditentukan celakanya dalam perut ibu lagi, mana pada azal siap. Namun seorang pun tidak boleh membahas tentang bahasan ini. Benda yang dibagi bahas boleh bahas, benda yang tak bagi bahas jangan bahas. Itu maksudnya. Itu kita dengan Allah Taala. Kalau faham tadi benda ke? Putusan kita tak jalan. Ya, yang berjalan wa qada'ullahu yajri. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalau turun satu musibah, masaib bala pada kamu reda, maka kamu diberi pahala yang besar, diangkat martabat kamu. Kalau kamu tak reda, Tuhan tak ikut engkau dia. Sayyidina Umar senang. Kau tak reda, kenapa sakit? Kau tak reda, Tuhan tak ikut engkau, bahkan kau dapat laknat kutukan daripada Allah Taala. Kalau bagi sikit bala kau bergungut, kan? Kau bagi nikmat kau tak ingat, kena balik sikit bergungut, ya. Itu semua nak kena keluar. Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bada'i walam yashkur ala ni'ma'i falyatrub rabban siwa'i wal yakhrud min tahtis samai. Siapa yang tak nak ikut hukum Allah Taala, undang-undang Tuhan tak nak ikut, pakai undang pak di sini, undang kepala otak dia, ataupun dalam bentuk jarayaul qada, berlakunya ketetapan. Ya, qada dengan mana berlaku ketetapan, sakit, senang, susah sebagainya. Satu, dia tak reda, dia nak komen. Sama ada lancar mulut dia ataupun dalam hati dia ada benda. Satu. Yang kedua, Tuhan beri dia nikmat, tapi dalam syukur tak syukur. Walam yashkur ala ni'ma'i. Tuhan beri nikmat, dia tak guna pakai nikmat Allah pada jalan taat. Dia buat benda maksiat dan sebagainya. Kemudian walam yasbir ala bala'i. Bila Tuhan uji sikit, tak nak sabar. Maka Allah kata falyatrub rabban siwa'i. Kau pergi cari Tuhan lain daripada aku. Wal yakhrud min tahti samai, boleh keluar daripada muka bumi aku. Kalau bahasa halus sikit, boleh mengambus. Itu maknanya. Jadi orang yang tak nak reda kepada Tuhan, Tuhan suruh lain uji tak sabar, beri nikmat tak kerti guna taat, orang ni dah kena hambat dia panggil. Kalau kita dah kena tempelak dah. Ya, orang dah tak ada maruah. Tuhan tak sebenar duduk atas muka bumi lagi dah. Sedar kita ni menompang. Kan? Dia menompang ikut arahan Tuhan. Ni masuk rumah orang beri salam pun tidak. Masuk empat dapur, rongkok piuk pula. Siap makan tak meja. Tuhan ni masuk, Tuhan jadi keluar lupa tutup pintu. Dia masuk siap macam rumah dia, batang penyapu dia kena, tuan. Itu pun dah baik. Jadi kita ni hamba, dah hamba abdi lagi kan. Maka izharkan pengabdian hamba kita dengan Allah Taala. Tunduk, patuh. Jadi di sini maknanya apa? Akan lahir satu apa, sifat yang sangat gerun pada hati kita. Mujur Tuhan beri kita orang, jadikan kita beriman. Dan kena banyak syukur dengan nikmat Allah Taala. Ya. Iman Islam bukan boleh beli kan. Tak dijual, dan bukan harga dengan dunia, isi dunia tak. Bukan boleh dibeli dengan harga dunia. Itu nikmat besar, lesen besar untuk menentukan manusia di sana besok sama ada min ahli jannah atau min ahli nar, ahli syurga ataupun sebaliknya. Ada iman, ada Islam, atau hadiahkan, kena jaga. Ya, barang paling mahal orang bagikan, tak ada barang tu paling mahal, bukan juta bilion harga dia paling mahal. Tiba-tiba kita ambil pakai lepak-lepak, tak jaga. Kalau kita pun kita ambil balik barang ni kan. Al-iman wal-islam wa huma min a'zamin ni'am. Nikmat paling besar iman Islam. Ya. Jadi kita kena jaga. Apa jaga dia? Siramlah pokok pohon iman dan Islam itu dengan ilmu dan amal saleh. Ya, siram dia biar dia cantik. Ya, biar pokok iman dan pokok Islam itu subur. Sebagaimana ditamsilkan dalam Quran, kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Bila iman itu dah kuat dan mantap kan, Tuhan misalkan kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang besar, yang mana asluha sabitun, akar tunjang dia menjulam ke dalam bumi, wa far'uha fis sama, pucuk dia menyapu awan. Pokok apa sapu awan? Balak lah kan. Ya, Pak Limun apa meluk yang besar tu. Takkan pokok bendi pula, mesti tu bersiling dah panjang. Ya. Jadi pokok besar. Jadi iman dah kuat, itu ribut datang pun dia steady. Apa pengaruh datang pun dia tetap mungkin istiqamah perjalanan Allah Taala. Ya, kalau tidak kena ambil goyang. Pak kau tunjang dah tadi. Ya.
Kemudian kecil pula, dia sesar dia gibur terangkat, bukan tombang, melayang terus. Na'udzubillah. Itu sebab suruh kita apa? Bina. Tanda kita syukur nikmat besar ni, kita jaga dia baik-baik. Simpan betul-betul tempat dia. Maknanya begitu. Berikan dia punya apa? Perhiasan yang elok, amal salih dan sebagainya. InsyaAllah dia balik pun dalam keadaan cantik. Dan satu lagi, wala yajuzu li adin an yahtaj, ani jaga ni, an yahtaja min sirril qadri bi an yatrukal a'mal as-salihah, ya, wa yaqulu in kana ana maktubun fil azal syaqiyan fala yanfa'uni, dia kata al amal as-salih, wa in kuntu sa'idan fala yaduruni al amal al-fasid, ya, wa qad daraba al-syekh qaddasallahu sirrah, ya, wa nawwara darihahu masalan wa huwa anna iblis lamma ahala amrah ila sirril qadar kafar wa turida wa adam alaihi salam wa ala nabiyyina afdalu salati wa akmalu salam lamma adafa isyanahu ila nafsih aflaha wa ruhimah. Jadi berdasarkan ketetapan hakikat, dia telah siap di azali. Seorang tidak boleh berhujah tentang rahsia kudrat, ya, kadar Allah Ta'ala tetap ni jangan hujah. Dia kata kalau Tuhan dah tetap baik, baik juga kan. Sana berakhir baik juga. Kalau tetap tak baik, tak baik juga. Tak payahlah beramal gitu. Wah, itu masalah dia. Ini hakikat sir. Nak ceritakan hakikat semua daripada dia yang menentukan. Ada pun amalan syariat luaran, itu difardukan, ya, difardukan kepada kita. Itu kena wajib. Jadi masalah hakikat di ujung macam mana baik ke ujung tidak, itu bukan urusan kita, ya. Urusan kita ialah mentaati segala perintah Allah Ta'ala. Itu jaga tu. Jangan dibawa hujah. Dia kata kalau tak baik, kau buat baik pun akhir tak baik ke, gitu kan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata beri alamat, ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun ay kullun insan, tiap-tiap manusia insan ni, ya, muyassar, dia dimudahkan oleh Ta'ala, lima khuliqalah, bagi barang yang disediakan di akhirat, sama ada syurga atau neraka. Jadi atas dunia tu Tuhan dah mudahkan, dah nampak tanda-tanda jalan ni. Kalau dia min ahli sa'adah, min ahli jannah, ahli syurga, maka tanda tu dah ada. Perintah Tuhan digaji, buat ringan, itu tanda tu dah ada. Ya, kalau ahli neraka, sebaliknya lah, surah masjid, dia tak kenal lah, ya, maksiat, ya, sepanjang masa dibuat taat tidak dilakukan, atau tanda ahli neraka dah ada kat dia. Tanda dia. Adapun ujung dalam hadis lain, al-ibrah bil khawatim. Kiraan akhir manusia ke syurga neraka dikira di mana? Indan tihai'a ajalihim, ketika ajal, ketika roh keluar daripada jasad, ketika itu tengok taraf dia beriman atau tidak, taat ataupun min ahli insyan ahli maksiat. Sebab tu oleh kerana ujung pengukur dia tamat, pam, tertutup si tempat ukur dia, nokta akhir, maka nokta akhir umur duduk di mana? Bainan nafasain, antara dua nafas. Ada orang tarik nafas tak boleh embus, ada orang embus nafas tak boleh tarik, kap, habis. Sebab tu kita guna zikir fi kullam hatin wa nafas. Nak ingat Tuhan setiap nafas. Sebab apa? Biar antara nafas tu naik tu kita sentiasa dalam mengingati, menghadap hati kepada Allah Ta'ala. Maka maksudnya dia husnul khatimah, ya, itu maksudnya. Kena sentiasa di kenapa kena jalan Allah. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan, ya. Dia tak boleh nampak hujah sini. Seorang meninggalkan amal baik, ia mengetahui, ya, aku sudah ditentukan untuk apa? Menjadi orang seperti orang celaka. Untuk apa aku beramal baik, dia kata. Dan kalaupun aku ditentukan untuk menjadi orang bahagia, sejelek apa pun amalku tidak akan menimbulkan mudarat bagiku, akhirnya aku baik juga. Persoalan dia ujung dia tahu tidak? Ya, ujung dia tahu tidak? Dia tak tahu. Jadi dia kena apa? Sentiasa berwaspada. Mana hadis ni sebenarnya minta kita supaya sentiasa berwaspada. Sebab dia kira di ujung. Jadi ada, kalau ada tanda-tanda ahli neraka kat kita, asyik dia padam. Itu maksud. Aku tengok aku ni lah ain macam kan. Asyik jatuh ke maksiat, taat berdalih macam malas. Oh, cepat taubat. Bersih ke balik. Itu maksud disuruh itu. Ya. Dan bersyukur kalau Allah letakkan kat kita ni ada tanda-tanda ahli syurga.
Apa tanda syurga? Taat. Taat perintah Tuhan, meninggalkan maksiat. Mana tanda itu dah ada. Maka wajib apa tuan? Wajib kita syukur. Bukan handal kita, syukur. Kena syukur. Bila kita syukur, buat Tuhan tambah pula. La in syakartum la azidan. Aku syukur, aku tambah lagi. Itu maknanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata Allah sirah membuat contoh. Misal seperti iblis ketika ia mengelak tentang tidak menghormati Adam. Usjud li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Ketika kata Rasul usjudu li Adam fasajadu. Semua malaikat lain sujud memberi hormat. Ya, illa iblis, melainkan iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, dia sombong takabur. Maka Tuhan pencop dia, wa kana minal kafirin. Padahal sebelum tu pun tuan, ahli ibadat ikut dalam kitab Syarah Surajul Talibin bagi Minhajul Abidin juzuk utama oleh Syekh Zaini Dahlan, tidak ada ruang muka bumi ni yang tidak disujud oleh iblis. Kita dalam surau ni pun tak habis sujud. Kalau kata dalam surau kat rumah kita pun tak habis sujud. Kan? Masih banyak lompong lagi, ruang kosong. Dia mana tak ada. Tapi akhirnya kan mati kufur na'udzubillah. Sebab tu kita tak boleh berpegang kepada amalan. Amal kena buat pegang dengan Allah. Itu maksudnya. Ya, jangan sedap wah jangan pegang hanya dengan Allah Taala. I'timad 'ala Allah. Amal kena perkasakan. Amal kena diperkasakan, ya, kemudian dalam pegang kepada Allah. Ya, bergantung dengan pertolongan Tuhan, mengharap rahmat dan belas kasihan. Itu adab. Kemudian dia menjawab, ini kan takdirmu ya Allah. Diingat lepas dia jawab macam tu. Kan? Ni buat ni pun, ingkar pun tak sujud pun, takdir kau juga ya Allah. Kan? Kalau orang macam tu kata, aku tak semayang, aku tak semayang pun takdir Tuhan juga. Kan? Ambil batang rukam, pergi sesar belakang ni. Kenapa? Ini takdir Tuhan juga. Kan? Tak pun ambil kereta pergi langgar dia. Kau bukan langgar, kau patah kaki, ini takdir Tuhan, jangan marah. Dia bermain-main, ya. Dia tidak mau memahami apa hikmat sebenarnya dalam penjelasan takdir dan dalam penjelasan syariah. Dia ada semua hikmat, dia kena faham. Dengan begitu ia kufur dan diusir daripada syurga. Ya. Sebaliknya Nabi Adam AS dan Nabi besar kita Muhammad SAW selalu menimpakan kesalahannya pada dirinya, maka mereka bahagia dan diberi rahmat Allah. Kita kena banyak apa? Memandang kesilapan dan banyak memandang kekurangan. Baru kita diangkat datang ada. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa tawadha', maka Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara, siapa yang sombong, Tuhan akan hinakan dia sehina-hina. Dan fal wajib 'alal kulli muslimin wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana